Dungun. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan nombor 8. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Ahli Parlimen Dungun. Hal subsidi pada telur dan ayam saya sebut berulang kali. Seterusnya mengawal mengekspor ayam ke luar negara melalui 1 Jun 2022 dan mengenakan kuota pengeksportan bagi setiap ladang ekspor 1 Oktober 2022. Memansuhkan approve permit AP bagi ayam bulat dan keratan ayam. Bagi mereka nak mengimport ayam, kita kena faham bahawa ada 3 sektor yang mengawal, yang besar, yang kecil-kecil ada lagi, iaitu JAKIM, MAKIS dan DBS. JAKIM Malaysia ni di antara yang dianggap paling standard di dunia Islam. Walaupun 4 Perdana Menteri bertukar, JAKIM tak bertukar di sudut peranannya. Cuma diminta JAKIM mempercepatkan proses kalau ada permohonan untuk mengimport terutama ayam, daging dan sebagainya. Membenarkan pengimportan telur dari luar negara bila ada keperluan yang tertentu. Mengedarkan bekalan ayam dan telur ke seluruh negara melalui FAMA. Membenarkan pengimportan anak ayam atau telur bernas dari negara Brazil, New Zealand, Perancis dan Australia yang bawa ayam, anak ayam, ada yang dibawa telur untuk memastikan stok pengganti ayam penelur mencukupi. Jangka panjangnya mengurangkan pergantungan kepada sumber jagung import. Sekarang ini Kementerian Desa dan Wilayah, Menteri Ekonomi, LTAT terlibat, di antaranya kita tumpu untuk menanam green corn supaya makanan utama binatang ternak ini dapat dihasilkan di Malaysia sekurang-kurang. Kita dapat mengawal import yang harganya begitu tinggi. Semua kita harap kerajaan negeri terlibat sama dalam hal menyediakan tanah untuk green corn dan juga soya. Kita sedang mencuba menyelidik melalui penyelidikan kita supaya satu hari dapat juga ditanam di Malaysia. Menjalankan kajian bagi menghasilkan bahan mentah gantian dari sumber tempatan berasaskan isi rung sawit. Melaksanakan kajian bagi makanan ternakan ayam yang sekarang ini terkenal, iaitu black soldier fly yang banyak digunakan di Thailand. Di sini akan diperbesarkan untuk mengganti makanan ayam yang begitu tinggi harganya. Menawarkan pinjaman mudah melalui Agrobank sebanyak 300 juta kepada penternak ayam melalui dana pembiayaan agro makanan untuk membantu peternak mengatasi masalah modal pusingan keuangan yang terjejas akibat kenaikan kos pengeluaran. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Dungun. Menteri, Yang Dipertua, kalau kita membahaskan isu kekurangan ayam, daging dan telur ayam ni, dia terbagi kepada 2. Satu ialah hakiki yang sebenar berlaku kerana keperluan pengguna melebihi bekalan. Yang kedua maknawi, iaitu ada bekalan tetapi difahamkan syarikat-syarikat besar yang menentukan harga. Jadi kedua-dua ini perlu kepada penyelesaian. Soalan saya yang berkait dengan bekalan ini yang melibatkan keperluan pengguna mengatasi bekalan, saya harap satu kajian menyeluruh kerana kita akan dapati negara kita ini akan berlaku pertambahan penduduk, kelahiran. Maka keperluan kepada kajian untuk menyelesaikan sebenarnya pada jangka panjang keperluan bagi mengatasi isu bekalan ayam daging dan telur ayam ini dapat dibuat. Pohon penjelasan. Memang kajian sentiasa dibuat dan kita reaksi kepada apa yang berlaku itu dengan cepat, insya-Allah. Memang saya sebut tadi hal mengawal benda hidup ini. Sekarang yang hadapi masalah telur Amerika Syarikat, New Zealand dan baru dilaporkan sehari 2 ini Jepun mengalami kematian ayam sebanyak 16 juta akibat flu. Jadi perkara-perkara begini kalau berlaku segera kita kena cari
jalan yang terbaik. Ketika saya melawat Terengganu, saya berbincang dengan secara tak formal lah dengan Esko Pertanian. Dia menyebut bahawa ada pengusaha nak mengeluarkan ayam telur di Terengganu. Saya beritahu kepada Esko Pertanian Terengganu, percepatkan. Kalau boleh, datang berbincang dengan pihak kementerian supaya kita percepatkan. Bagi kita, hal menyediakan makanan, kecukupan telur di Pantai Timur, kita tak boleh kira soal parti. Begitu bila saya pergi ke Marang, melawat Lembu Sado, saya tak tanya langsung yang menternak itu, kamu parti apa? Saya melihat dia berjaya dan bagaimana nak membesarkan usahawannya. Ini yang perlu. Begitu juga kalau ada pihak yang nak mengeluarkan menternak ayam telur di Terengganu, kita amat galakkan. Kerana pada runcing hari itu Fama terpaksa mengedarkan segera telur ke Terengganu. Jadi bagi kita, kerjasama semua pihak amat penting untuk kita mengatasi masalah ayam, telur dan semua jenis makanan yang lain. Itu kita sama-sama mengambil perhatian hal ini. Terima kasih. Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih kepada Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih Menteri. Ya, kita sedia maklum krisis keterjaminan makanan ini terus menggugat kesejahteraan rakyat di negara ini. Namun dikatakan bahawa SSL apa yang dikatakan sebagai safe ataupun tahap kecukupan itu sudah melebihi 100%. Ya, tetapi masih lagi kita berdepan dengan soalan saya, Datuk Yang Di-Pertua, apakah tidak ada satu majlis keterjaminan makanan yang akan dapat melihat keseluruhan rantaian keperluan ini? Kerana nampak semacam runcit-runcit kita menyelesaikan masalah ini. Kalau kita pergi kepada price control, di sana perlu ada subsidi yang perlu diberikan pada waktu yang tepatnya. Kalau di sana kita halang ekspor, kita perlu memberikan ekspor-ekspor ataupun pasaran-pasaran alternatif. Kalau tidak, akan wujud kartel, akan wujud keserokan dan sebagainya. Jadi apakah sudah ada majlis keterjaminan makanan seperti mana di Indonesia, ya, seperti mana di Singapura, mereka punya National Food Security, Food Sovereignty Council. Saya ingat kita ada sedikit waktu dahulu, tapi saya tidak tahu apakah update, apakah peranan dan majlis ini sehingga ke saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Ada. Sekarang ini Majlis Keterjaminan Makanan di bawah timbalan Perdana Menteri. Bahkan telah diadakan beberapa mesyuarat yang termasuk melibatkan beberapa menteri, dan saya telah turut hadir dalam mesyuarat keterjaminan makanan ini yang dipengusikan oleh Putrajaya, dan kita akan terus berbincang. Bahkan kita memanggil juga pakar-pakar daripada kita berbincang dengan pakar-pakar daripada universiti, pada NGO dan orang-orang perseorangan yang memberi input-input baru soal keterjaminan makanan ini. Memang keterjaminan makanan dia menjadi serius di dunia sekarang. Soal climate change, perubahan cuaca yang kita lihat berlaku banjir di Johor. Belum dapat kita angka terakhir berapa sebenarnya kerugian yang dihadapi oleh para petani. Dan kita harap banjir besar itu, kita doalah supaya tidak berlaku lagi di lain-lain tempat. Tapi kita mana tahu, ini adalah ujian kepada kita. Soal majlis keterjaminan makanan ini sekarang di bawah timbalan Perdana Menteri, insya-Allah dia akan berfungsi dan kita akan dapatkan nasihat daripada mereka yang pakar dalam hal keterjaminan makanan ini. Terima kasih. Menteri, penyelesaian secara holistik. Terima kasih.